Salam sejahtera, selamat pagi kepada tuan-tuan yang dihormati sekalian. Hari ini hari ketiga hari raya. Saya ingin ucapkan selamat hari raya kepada semua rakyat Malaysia. Anda boleh komen di ruangan komen apa pengalaman anda sepanjang raya tahun ini. Sepanjang raya tahun ini yang paling menggemparkan saya, bagi saya, yang paling menggempar, mengejutkan saya ialah kejadian, peristiwa di mana kebakaran pipe gas itulah. Ui, saya terkejut betul. Terkejut betul. Walah, itu. Lepas itu lagi, ada kemalangan rakan baik saya ketika masih belajar di UiTM dan beliau telah meninggal dunia kerana kemalangan tersebut. Jadi saya sedih lah. Saya sedih kerana beliau telah lebih dahulu balik ke rumah bapa di sorga yang kekal. Dan saya yakin beliau berada bersama dengan Tuhan di sorga. Okey? Baik, kita cerita Cikgu Bad lagi. Dengar-dengar kata. Saya dengar-dengar cerita ajalah. Harap-harap tidak betul. Kalau betul, nahas lah. Siapa suruh cari nahas? Siapa suruh cari nahas sendiri? Sikit-sikit DAP. Sikit-sikit DAP. Semua salah DAP. Takkanlah kucing beranak pun salah DAP juga. Takkanlah ayam bertelur pun salah DAP juga. Takkanlah burung tiba-tiba menetas kah, burung terberak dekat atas kepala hang pun salah DAP juga. Takkanlah orang buat salah di Kelantan kah, di Perlis kah, di Terengganu kah, itu pun salah DAP juga. Takkanlah orang buat kesalahan di Selangor kah, di Kuala Lumpur kah, di Sabah kah, di Penang kah, itu salah DAP juga. Apalah, semua pun salah DAP. Ada apa dengan DAP? Yang saya heran nih, kenapa pas di anti betul dengan dengan DAP? Kenapa bersatu nih anti betul dengan DAP? Kenapa pemimpin-pemimpin macam Cikgu Bard ni lah yang kita mau cerita ni anti betul dengan DAP, takut betul dengan DAP. Ada apa dengan DAP? Ada apa dengan DAP? Kenapa ada orang ni takut sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, tiba-tiba semua orang takut. Mau sangat betul, mau betul cepat-cepatlah Datuk Seri Anwar Ibrahim digulingkan. Kenapa? Apa alasan? Kenapa? Yang baru ni sekarang ni Cikgu Bad pula lah. Cikgu Bad sikit buka mulut saja DAP. Cikgu Bad buka mulut jadi DAP. Buka mulut jadi DAP. Semua salah DAP. Ada video baru-baru ni disebut DAP juga berkenaan dengan Abang Belon. Ini sampai kawan cakap tau. Yang ini yang saya cakap ni. Sampai kawan cakap. Dia kata apa? Dia kata, kalau Cikgu Bad didapati memfitnah, kerana dia kata ini DAP, siapa di kementerian DAP, siapa yang mengawal DAP. Dia tanya saja, dia tanya. Ini yang saya risau ini, dia kata. Ini yang saya risau ini. Ini ada video dia lah. Ini video dia, saya bagi anda sedikit videonya. Ini video dia berdurasi 50 saat. Okey, berdurasi 50 saat video ini. Saya beri anda apa yang Cikgu Bad sebut tentang DAP. Okey. Ini dia. Inilah dia. Okey. So, anda boleh tinggalkan komen apa pendapat anda tentang video ini. Anda boleh tinggalkan komen. Betulkah apa yang disebut oleh si Dr. Amal ni? Dr. Amal pula. Si Gubard ni ya. Cikgu Bad. Dia kata DAP. Sikit-sikit DAP. Entah apa sangat orang takut dengan DAP. Apa sangat dengan orang takut dengan DAP. Kalau tiba-tiba DAP saman lagi. DAP makin kaya tu. Makin kaya DAP. Makin kaya DAP kalau orang saman lagi. Okey. Kalaulah tiba-tiba DAP saman lagi
Aduh, banyak duit di EP. Patutlah di EP kaya betul. Patutlah Lim Guan Eng kaya betul. Sebab diorang dapat duit terbang. Kan? Duit terbang. Okay? So, apa pendapat Anda? Tinggalkan komen. Denyut Nadi, Suara Rakyat berkembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Okey, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi saya ingin ucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam dimanapun anda berada. Hari ini Hari Raya ketiga. Sebagai laporan kepada teman-teman semua, Hari Raya di Sabah memang meriah tahun ini, terutama di Center Point. Siapa yang tahu Center Point, kamu boleh komen macam mana meriah Center Point di Sabah. Apa pengalaman kamu? Apa pengalaman kamu? Apa pengalaman anda sepanjang Hari Raya tahun ini? Mungkin anda pergi ke Center Point atau One Borneo atau Imago atau Suria Sabah. Mungkin ada anda pengalaman bagaimana crowd orang di sana, kan? Okey. Tinggalkan komen anda. Apa pengalaman anda tahun ini beraya di Kota Kinabalu atau dimanapun lah yang anda beraya. Okey, so apa cerita kita pagi ini? Okey. Cerita kita pastilah masih lagi Abang Belon dan Cikgu Bart. Dah habis-habis ya. Dah habis-habis cerita tentang ini. Dan juga cerita Abang Belon juga tapi dengan Dr. Amal dan geng-geng dia lah. Sepatutnya cerita ini sepatutnya sudah tamat lah. Sudah tamat, tidak ada apa-apa lagi isu sebab sudah selesai. Kemudian apa terjadi? Kemarin saya berjumpa dengan seorang rakan saya yang ada pengalaman ya, ada pengalaman dalam berurusan dengan penguat kuasa ya. Dan kemudian tahu tidak tahu sebenarnya apa yang berlaku kepada Abang Belon ini adalah perkara yang memang menjadi satu SOP, Standard Operation Procedure untuk penguat kuasa. Kecuali yang kasar mengasar itulah. Tapi yang lainnya adalah Standard Operation Procedure. Prosedur apa-apalah. Okay? Jadi, masalah sekarang yang bakal dihadapi oleh Abang Belon, kalau dia termakan hasutan, nasihat, pujukan orang-orang yang menunggang dia, tak kisahlah siapa, walaupun semuanya sudah selesai, dia sudah dapat pampasan, dia sudah dapat lesen, dia dibantu dapat lesen, dia macam-macam lah dia sudah dapat dibantu. Tapi kan, kalau dia terpujuk juga, lepas tu dia terikut nasihat yang sepatutnya tidak perlu, apa yang dia patut akan lalui? Apa yang bakal dia akan lalui? Sekurang-kurangnya 3 perkara ini. Perkara pertama, dia akan kena saman. Kena compound. Kenapa dia kena compound? Kerana dia tidak ada lesen niaga. Berniaga secara haram. Rainbow style. Yang ini tidak betul. Yang ini salah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Secara undang-undang memang salah. Di mana negeri pun, apapun kerajaan, salah yang begini tetap salah. Itu tetap salah. Kerana berniaga tanpa undang-undang, tanpa lesen itu maksudnya dia tidak bayar sewa, dia tidak bayar cukai, dia tidak bayar itu, tidak bayar ini, semua salah. Pertama, dia bakal kena compound. Daripada tak kena compound, tiba-tiba jadi sekarang berhadapan dengan compound. Itulah yang perlu untuk dipertimbangkan. Nombor 2. Dia juga bakal boleh kena saman trafik, mengganggu lalu lintas. Mengganggu lalu lintas. Daripada tidak perlu berhadapan dengan saman semua, sekarang perlu pula untuk berhadapan dengan saman-saman. Kena compound sebab menghalang lalu lintas. Itu membahayakan orang. Sebab menurut laporan, dia dihalang daripada membuat kesalahan itu kerana salah satunya dia menghalang lalu lintas. Jadi siapapun di dunia ini kalau menghalang lalu lintas itu bahaya. Dangerous. Itu
Cikgu Bat tahu kah? Cikgu Bat tahu kah benda tu dangerous, bahaya. Kalau Cikgu Bat jadi penguat kuasa, bahaya juga Cikgu Bat ni. Dia boleh tutup sebelah mata biar saja. Begitu kah? Takkanlah Cikgu Bat boleh berdiam diri saja. Patutlah negara Malaysia ini tidak mau Cikgu Bat jadi menteri. Okey, itu nombor 2. Nombor 3 tahu apa? Yang paling teruk. Nomor 3, sekurang-kurangnya dia akan disiasat kerana mendatangkan kecederaan melawan penguat kuasa sehingga boleh mendatangkan kecederaan, membahayakan seseorang, terutamanya penjawat awam, terutamanya penguat kuasa. Ini hukuman bagi yang ini bukan calang-calang tau. Kalau di negara China kah, di negara orang putih kah, di negara Korea kah, di Jepun kah, manusia, rakyat yang mendatangkan kecederaan, boleh mendatangkan, ini belum mencederakan tau, baru boleh mengakibatkan kecederaan kepada penjawat awam, itu hukuman dia sangat-sangat tinggi, dahsyat hukuman dia, teruk hukuman dia. Bayangkan kalau ini 3 bakal dihadapi oleh Abang Belon. Manakala orang yang menunggang cerita Abang Belon, orang yang syok-syok pakai ini Abang Belon punya cerita sebagai satu tunggangan politik, syok sajalah, berjanji sajalah, kita akan membantu. Tapi yang rasa sedih dia, rasa susah dia itu Abang Belon. Yang rasa susah dia Abang Belon. Jadi begini sajalah, pada pendapat saya, untuk Abang Belon, kalau semua sudah selesai, tak payahlah lagi, cukuplah. Kalau memang tak juga patah tulang belakang ke apa, kalau sudah dapat pampasan, cukuplah. Tak payahlah kasih panjang-panjang lagi. Lagi pula, kalau kasih panjang mau buat apa lagi? Paling-paling saman jalan di PKL, tapi apa lagi kamu mau buat dengan penjawat awam itu? Mereka sudah kena gantung kerja. Mereka ada istri, ada keluarga. Cikgu Bat, Dr. Akmal, kenapa hanya melihat kepada penjual itu saja? Kamu tidak pernah terpikirkah tentang keluarga penjawat awam itu, penguat kuasa itu? Dia pun ada keluarga, dia pun ada juga anak bini yang perlu dimakan, diberi makan. Ya. Dia pun perlu juga untuk bayar hutang, kan? Dia pun perlu beli nasi, beli beras. Lepas itu dia pun cedera juga. Yang paling penting dia hanya jalankan tanggung jawab kerja dia. Ini Cikgu Bat pula, saya dengar-dengar bakal boleh kena saman nih sekarang nih. Kemungkinan besar dia juga telah menyebabkan fitnah. Fitnah apa? Nanti kita cerita. Sementara itu boleh menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Syukur puji Tuhan, kita dapat menikmati indah hari ini bersama dengan Tuhan, kebaikan Tuhan, bersama dengan keluarga, kan? Okey. Selamat Hari Raya kepada anda semua. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.